Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada hari ini di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 dan minggu ini kita akan masuk ke bidang adab di mana kita akan mempelajari tajuk Jaga Adab Tidurmu. Teruskan bersama dengan Ustazah Kumajidah binti Yaakob. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita untuk tajuk ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan adab tidur dengan baik dan yang kedua ialah murid dapat menerangkan konsep adab tidur dengan baik. Manakala untuk kriteria kejayaan, di akhir pembelajaran saya akan dapat yang pertama menyatakan sekurang-kurangnya 4 adab tidur dengan baik dan yang kedua di akhir pembelajaran saya akan dapat menulis sekurang-kurangnya 4 adab tidur dengan betul. Baiklah, sebelum kita teruskan ke tajuk amalan sebelum tidur, apa kata jom kita tonton dulu video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, wudhu. Tapi ingat, jangan boros air. Wudhunya yang tertib. Habis wudhu apa lagi? Baca ayat kursi. Dilanjut 3 surah Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Terus ditiupin ke tangan. Terus diusapin ke muka sama ke badan. Terus apa lagi? Itu aja. Tidurnya ngadep kanan atau arah kiblat. Jangan norak deh. Kan udah ketahuan kalau sholat ngadepnya ke sana. Terus? Keempat, jangan banyak nanya. Baca doa, terus langsung merem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amut wa ahya. Macam mana dengan video tadi? Adakah menarik? Ataupun awak tak faham langsung? Sebab bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia. Tapi jangan susah hati. Walaupun awak tak faham sepenuhnya, tapi Ustazah yakin awak dapat beberapa input yang awak faham dan awak adalah maklumat awal sebelum Ustazah teruskan perbincangan kita berkenaan dengan topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, topik kita ialah adab tidur. Jadi, adab tidur, dia ada sebelum tidur, dia ada semasa tidur dan juga dia ada selepas tidur. Adab apa yang perlu awak amalkan sebelum tidur dan bila dah bangun tidur. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Amalan sebelum tidur yang pertama. Okey, yang pertama ialah tidur awal. Kenapa perlu tidur awal? Okey, awak masih muda lagi dan awak masih dalam fasa untuk membentuk peribadi yang baik. Jadi sebagai seorang muslimah, apa yang perlu awak buat sejurus awak bangun pagi? Sebab apa? Ini yang pentingnya tidur awal supaya esoknya awak boleh bangun awal untuk apa? Bukan yang utamanya untuk pergi sekolah, bukan. Yang utamanya supaya awak boleh bangun awal untuk menunaikan solat subuh. Okey, kita sebagai orang Islam,
wajib menunaikan solat 5 waktu. Dan salah satu waktunya ialah solat subuh. Ni solat subuh awak wajib laksanakan sebelum ke sekolah. Bukan target nak bangun awal sebab nak pergi sekolah awal. Tak. Yang pertama target awak tidur awal sebab nak bangun awal untuk menunaikan solat subuh. Okey, amalan seterusnya yang boleh kita amalkan sebelum tidur, okey, mengikut sunnah Nabi ni, apa yang Nabi buat. Jadi, kita nak dapat pahala, kita kena ikut sunnah Nabi. Okey, Nabi sebelum tidur amalannya ialah berwuduk. Jadi, kita sebelum nak tidur, kita kena ambil wuduk selengkapnya. Macam mana kita ambil wuduk nak solat, macam itulah kita ambil wuduk sebelum kita nak tidur. Okey, dah ambil wuduk lengkap semua, barulah kita boleh tidur. Baiklah, amalan yang seterusnya yang boleh kita amalkan, okey, yang mana Nabi buat amalan ini ialah dengan mengibas tempat tidur sebelum tidur. Okey, macam biasa kita, Nabi ajar kita supaya kita kibas dulu tempat tidur kita sebelum kita nak tidur. Macam mana nak kibas tempat tidur tu? Awak ambil lah kain apa-apa pun, awak ketuk-ketuk sikit dekat tempat tidur tu sebanyak 3 kali. Paling minimum tu 3 kali lah. Sebab apa kita kena buat macam tu? Nabi dah kata dah. Nabi kata walaupun kita dah baring, lepas tu kita bangun pi tandas. Okay? Kita dah baring, kita bangun saat pi tandas. Lepas tu kita nak baring balik dekat tempat tu, walaupun sat saja, contoh 2 minit kan, kita pergi toilet tu kan. Okay? Awak still kena kibaskan tempat tidur tu. Sebab apa? Awak tengoklah video yang seterusnya. Ayo Bobo. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Perintah Nabi apa? Kalau kamu pulang, Macam mana? Takut kan? Lepas ni awak kena beringat. Bila nak tidur, nak naik atas katil tu, kibar-kibar dulu tempat tidur. Sebab apa? Sebab bila kita tinggalkan tempat tidur kita tu, dia menjadi tempat kepada syaitan duduk. Dia main-mainlah dekat situ. Bila dia main dekat situ, dekat tempat tidur kita tu, kita tak tahu dia tinggal apa dekat atas katil kita tu. Dia sama ada kadang-kadang dia kencing dekat atas katil kita, kadang-kadang dia berak atas katil kita tak tahu. Sebab tu Nabi minta supaya kita kibas dulu, walaupun kita tinggal sat pi tandas, lepas tu dan kita nak baring balik, kita tetap kena kibas. Okey. Seterusnya amalan yang Nabi ajar kita ialah membaca basmalah. Okey? Basmalah ni ialah Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, amalan yang seterusnya ialah tidur mengiring di sebelah kanan. Okey, macam mana nak tidur mengiring di sebelah kanan? Okey, awak kena pastikan awak baring tu, bahu awak yang sebelah kanan tu, dia kena dekat tilam. Okey? Baring, bahu yang sebelah kanan, tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, dia kena dekat tilam. Okey? Jadi kiri awak, bahu kiri, tangan kiri, semua duduk sebelah atas. Okey? Dia tak menyentuh tilam. Okey? Yang sentuh tilam hanya bahu kiri, tangan kiri dan juga yang sentuh tilam hanyalah bahu kanan, tangan kanan dan juga kaki kanan. Okey, nak lebih faham, awak tengok macam mana mengiring di sebelah kanan. Baiklah, ini dinamakan mengiring
di sebelah kanan. Nampak pusing, bahu, tangan dan juga kaki sebelah kanan akan menyentuh tilam. Bela adab yang seterusnya ialah dengan amalan membaca doa dan juga berzikir. Okey, baca doa sebelum tidur. Okey, Ustazah rasa awak memang semua dah hafal sebab yang ni doa-doa yang basic. Okey, bismillahirrahmanirrahim ahya wa amutu. Okey, kalau nak bagi senang ingat lagi, awak tengok lagu seterusnya. Zikir tidur. Subhanallah. Cantiknya langit. Baiklah, untuk yang seterusnya kita beralih pula untuk amalan yang diamalkan oleh Nabi selepas bangun tidur. Okey, macam biasa, amalan yang seterusnya, yang pertama bila kita bangun tidur, mula-mula sekali kita kena membaca doa bangun tidur. Okey, yang ni pun doa yang basic dan Ustazah yakin awak semua memang dah hafaz. Okey, bila bangun tidur, terus baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Okey, nak lagi faham dan mudah ingat, awak tontonlah video seterusnya. Man, bangun Man. Dah subuh ni. Man mengantuklah Kak Ana. Aluh, kesian adik Kak Ana. Lepas basuh muka nanti, insya-Allah Man mesti lagi segar. Okey. Man bangun sekarang. Tapi sebelum tu, mari kita baca doa bangun tidur dulu. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya tempat kami kembali. Jom kita baca sama-sama. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya tempat kami kembali. Okey, seterusnya bila dah baca doa selepas bangun tidur, awak perlulah kemas tempat tidur. Janganlah tinggal katil tu dengan selimut tak lipat, bantal tak susun. Bila awak tinggal macam tu, tak kemas macam tu, siapa yang akan main dekat situ? Awak sendiri tengok tadi video tadi kan, ada siapa yang suka main atas katil tu? Tinggal sat pun 2 minit pun dia akan main dekat atas tu, lompat, dia buang air kecil, dia buang air besar dekat situ. Campur dengan awak yang tak kemas tempat tidur. Saya tak tahulah awak nak sambung tidur pula malam tu. Jadi seeloknya bangun, baca doa, terus kemas tempat tidur. Jangan tinggal terus tempat tidur. Bangun je turun katil terus kemas. Sebab bila awak pergi buat benda lain, nanti awak lupa terus nak kemas tempat tidur. Baiklah, seterusnya ialah membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembusnya. Okey, yang ni untuk orang yang bangun pagi, dia tak mau mandi terus. Okey, dah kemas tempat tidur, terus ke bilik air, buat apa? Cucilah muka sikit, buang air mata, cuci hidung ni. Sebab bila kita tidur ni, air-air hidung keluar kan. Jadi dia akan jadi apa? Tak hidung. Cucilah sikit muka awak, cuci hidung. Okey, masukkan air dalam hidung tu, hembuskan. Macam mana awak cuci hidung masa nak ambil wuduk? Macam tu lah. Okey? Okey, seterusnya ialah bersiwak atau memberus gigi. Apa dia bersiwak ni? Untuk siapa yang tak tahu bersiwak tu apa, awak tengok dekat gambar di sini. Okey, siwak ni ialah macam dia cuci gigi, gosok gigi tapi dengan menggunakan kayu sugi. Okey, ini dinamakan kayu sugi. Jadi siwak ni dia guna kayu sugi ni, dia tonyo-tonyo lah dekat celah-celah gigi ni. Sebab dekat hujung kayu ni, kayu sugi ni, dia macam berus gigi, dia halus-halus dekat sini. Okey, ni kayu ni. Tapi kayu dekat hujung sini yang halus-halus tu. Okey. Jadi bangun pagi, sebelum nak bercakap dengan orang, mestilah kita kena gosok gigi. Barulah bau mulut tu hilang. Barulah selesa untuk nak berkomunikasi, nak bercakap dengan mak, nak sarapan. Takkan nak sarapan dengan apa-apa yang lekat dekat celah-celah gigi tu. Tak mau. Mulut berbau, jangan bercakap dengan orang. Okey, seterusnya ialah dalil naqli. Okey, dalil naqli ni ialah ayat yang membuktikan kata Nabi buat benda tu. Okey, di sini rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shiqqikal ayman." Okey, rawahul Bukhari wal Muslim. Okey, maksudnya apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk solat, dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Okey. Jadi rawahul Bukhari wa Muslim ni dia dah kata dah, Nabi dah habaq, Nabi kata bila nak tidur kita kena berwuduk dulu. Kemudian kita kena baring mengiring di sebelah kanan.
Baiklah, Ustazah rasa setakat itu sahaja untuk topik kita kali ini dan Ustazah harap kamu semua faham dan sekiranya kamu menghadapi sebarang persoalan, bolehlah PM terus kepada Ustazah dan setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.